Sebab itu syarikat offshore ni cukup berbahaya. Dan pandangan saya sebagai accountant bertauliah, dan saya memang biasa buat benda ni semua dulu, semak dan sebagainya. Bukan biasa buat benda ni, aku biasa sekau duit. Dulu saya kat Petronas, saya dulu jaga portfolio pelaburan antarabangsa. Jadi bila contohnya kita nak pergi ke negara-negara Afrika, katakanlah nak pergi ke Chad. Kalau buka syarikat dan didaftarkan di dalam negara Chad, kalau jadi apa-apa, bahaya sebab nak lawan kerajaan negara tu. Jadi memang kebiasaannya bila kita melabur di luar negara, dia panggil Special Purpose Vehicle, tu SPV tu memang kita buat dekat offshore. Tapi yalah dekat Jersey, dekat semualah, tak adalah sampai dekat Cayman semua ni. Jadi saya faham bagaimana peraturan semua ni. Sebab itu bila kita tengok kalau orang bersusah payah daripada awal mewujudkan sampai 3-4 company offshore untuk terlibat dalam kontrak LCS, maknanya ini bukan bilis-bilis saudara-saudari. Saudara-saudari ingat, ini bekas-bekas tentera laut yang telah dan akan didakwa ni, Datuk Daniel bekas tentera laut. Saya ingat Datuk Daniel ni boleh sampai ke pergi buat syarikat offshore ke saudara-saudari? Tak sampai, payah. Sebab nak melibatkan Bahamas lah, melibatkan Cayman, melibatkan Malta, jauh semua ni. Kalau dia melibatkan sampai beberapa lapisan syarikat offshore untuk bawa duit keluar, maknanya ini bukan melibatkan bilis. Ini melibatkan jerung, saudara-saudari. Sebab hanya jerung yang boleh tetapkan awal-awal berapa kontrak apa nak buat. Hanya jerung yang boleh tetapkan ini spesifikasi dan aku nak kontraktor ini. Hanya jerung yang boleh tetapkan kalau tak buat kerja pun bayar dulu. Hanya jerung yang boleh pastikan wang ini keluar dialihkan dan sampai ke akaun yang kita tak tahu siapa sebenarnya pemilik syarikat-syarikat itu. Sebab kita tak tahu siapa yang ada physical certificate ownership. Sebab itu bila saya tengok LCS ni, saya tahu dalam 2-3 minggu lagi memang akan ada dakwaan. Seorang dah kena dakwa, saya rasa akan ada yang kena dakwa lagi. Dan setakat yang saya tahu, semua ini melibatkan bekas tentera laut. Dia akan cuba cuci tangan hidup-hidup. Dia kata ini semua ni memang yang tamak ini adalah bekas-bekas tentera laut. Mat Saleh kata is above their pay grade lah. Ini bukan dalam bidang kuasa dia. Ini bukan dalam bidang, ini mengatasi perancangan. Sophistication tu tak ada kepada dia orang ini. Ini selalunya kalau kita tengok kepada rekod 1MDB, ini melibatkan skim sakau yang terbesar di dunia macam 1MDB dulu. Hanya yang melibatkan bilion-bilion, yang melibatkan paham-paham saja yang berani susun daripada awal. Jadi saya kalau nak cerita semua, bosanlah, kita kena cerita sikit. Sebab kalau saya cerita semua dalam ceramah macam ini, letihlah FB admin Najib malam ni tak tidur nak menjawab. Jadi kita tunggu satu persatu. Cuma untuk yang menonton, untuk yang hadir, cukup untuk saya beritahu begini. Apapun perasaan kita, apapun yang kita kecewa sebelum ini, kita ada tanggungjawab yang lebih besar. Dan tanggungjawab itu ialah sebab kita ada anak-anak. Saya yang dah umur 40 lebih ini, saya tengok staff saya yang umur 20 tahun lebih, saya memang kesian. Sebab saya ingat saya dulu keluar universiti gaji berapa dan apa yang saya boleh buat dengan gaji yang saya ada. Saya tengok budak-budak sekarang dan saya majikan berpeluh nak bayar gaji dia yang lebih tinggi daripada yang pasaran bayar. Itu pun saya kesian kat dia orang. Sebab saya rasa tolak sana tolak sini, budak ni sebenarnya tak ada apa sangat pun. Rumah 5-6 tahun bekerja hampir mustahil untuk beli. Kereta hampir mustahil untuk beli jenis kereta yang saya ada dulu. Kecuali anak kamu, kecuali bapak kamu Najib Razak lah, lain cerita lah. Malangnya kebanyakan bapak kita bukan Najib Razak lah.
Sebab kita ada adik, kita ada anak, kita ada orang yang akan terpaksa tanggung lepas kita. Jadi bayangkan, kalau dulu 10 tahun lepas, sebab kita tak menang 2013 itu, kita terlepas peluang untuk menyelesaikan masalah hutang PTPTN budak-budak yang ada. Tak boleh dah, lepas ni memang tak boleh dah. Hutang itu terlalu besar. Tak ada wang dah nak bayar. Kalau kita terlepas 2018 dulu, maksudnya 50 bilion hangus. Memang hangus dah. Memang dah hangus 50 bilion. Tapi kalau kita terlepas 2018, dahlah hangus. Diorang akan buat satu lagi 1MDB, satu lagi 1MDB. Entah berapa ratus bilion hilang. Kali ini kalau kita terlepas 2022, 2023, kita akan tinggalkan negara ini kepada anak kita, adik kita dalam keadaan yang wang makin sikit, hidup makin susah, keluar universiti tak ada kerja, kalau buat kerja pun baik tak pergi universiti sebab gaji terlalu rendah, dan kita akan jadi makin tua dan makin tua dan makin tua dalam keadaan kita pula terpaksa bergantung kepada anak-anak kita untuk melalui zaman yang lebih susah. Jadi memang kita tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan, saudara-saudari tak ada pilihan. Pilihan yang kita ada, kita cuba usaha kita yang terbaik satu persatu. Saya selalu sebut kepada semua kawan-kawan yang bimbang lah. Ini boleh menang ke kalah? Saya kata mudah saja. Menang kalah itu Allah dah tetapkan, saudara-saudari. Sebab itu saya tak pernah takut dulu. Tahun 2017 orang tanya, YB tak takut ke? Dalam penjara ni dah 2 tahun, dah 2 hukuman masuk penjara, tak takut ke? Bagi saya mudah saja. Semua itu Allah dah tetapkan. Kalau saya kena masuk penjara, aku masuk penjara lah. Adalah benda hikmah. Kalau saya tak buat salah, tapi saya kena masuk penjara, adalah hikmah yang saya boleh dapat daripada masuk penjara. Sebab saya tahu saya salah. Kecuali Najib lah. Najib ni sebab dia memang dia tahu dia salah. Tu yang dia tak nak masuk penjara tu. Dia sama juga bila kita berkempen macam ini. Adakah orang akan sokong kita, percaya kat kita? Itu kita pulangkan kepada mereka. Allah dah tetapkan. Menang kalah Allah tetapkan. Tapi tanggungjawab kita untuk kita cuba yakinkan dan pastikan jangan bagi UMNO Barisan Nasional menang dan kembali berkuasa, saudara-saudari. Sebab itu, insya-Allah kita akan mula. Saya minta semua tiap-tiap hari Sabtu, Ahad, jangan lupa tonton di kawasan-kawasan lain. Tunggu kami sampai daripada 1 minggu ke 1 minggu. Insya-Allah doa kita, saya yakin rakyat Malaysia ni ramai yang cerdik. Biar Najib ingat rakyat ni bodoh dan dia boleh perbodohkan di Facebook dia. Yang itu tak ramai, saudara-saudari. Lebih ramai rakyat kita yang cerdik, dan bila kita mula bergerak, kita terang, insya-Allah. InsyaAllah saya rasa kalau Datuk Seri Ismail Sabri panggil pilihan raya, kita akan bersedia sebaik-baiknya dan kita akan pertahankan wilayah dan Selangor, insyaAllah. Kita akan pertahankan Negeri Sembilan. Kita akan pertahankan Pulau Pinang. Dan insyaAllah kita akan pertahankan kerusi-kerusi parlimen kita daripada Johor sampai ke Perlis. Kita cuba buat supaya kita bangkit di Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Yang paling penting, kita pastikan UMNO Barisan Nasional tidak sakau duit rakyat sekali lagi. Boleh?